Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Siti Norsyahidah binti Zaidi, nombor matrik S46372. Nama supervisor saya adalah Dr. Nizam bin Ahmad. Saya akan membentangkan projek ilmiah tahun akhir saya yang bertajuk Pelaburan Langsung Asing dan Pertumbuhan Ekonomi, Bukti di Malaysia dan China. Okey, seperti yang kita ketahui, pelaburan langsung asing atau dikenali sebagai FDI merupakan salah satu platform yang digunakan oleh sesebuah negara bagi membantu pertumbuhan ekonomi. Dalam arti kata lain, FDI merupakan salah satu ukuran kepada pertumbuhan ekonomi yang mana diukur melalui KDNK atau keluaran dalam negara kasar sesebuah negara. Pelaburan langsung asing ini telah berkembang dengan pesat sebagai satu bentuk pemindahan modal antarabangsa yang utama sejak beberapa dekad yang lalu. Menurut kajian yang dilakukan Freud 1993, FDI berfungsi sebagai satu bentuk pemindahan modal antarabangsa yang utama dalam kalangan negara maju dan negara membangun. Menurut International Monetary Fund ataupun IMF, FDI adalah pengaliran masuk pelaburan dalam pakej modal, kemahiran pengurusan dan pengetahuan teknikal. Pada tahun 2018, Hong Kong adalah negara yang paling tinggi menyumbang dalam FDI di rantau Asia. Begitu juga dengan Jepun dan juga Singapura. Namun begitu, kajian ini hanya memfokuskan pada China dan Malaysia. Menurut laporan Pelaburan Dunia 2019 yang diterbitkan oleh UNCTAD, China menduduki tempat kedua penerima FDI terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Aliran masuk FDI di China meningkat dari 136 bilion USD pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 adalah sebanyak 139 bilion. Manakala FDI di Malaysia merekodkan aliran masuk sebanyak 32.6 bilion pada tahun 2018 berbanding tahun 2007 sebanyak 29.5 bilion. Antara permasalahan kajian dalam kajian ini adalah pelaburan langsung asing memainkan peranan yang penting dalam penjanaan ekonomi bagi negara China ataupun Malaysia. Tidak kiralah negara tersebut merupakan salah sebuah negara yang membangun ataupun negara maju, FDI tetap menjadi peranan yang penting dalam penjanaan ekonomi negara tersebut. Dalam era yang baru ini, FDI menjadi salah satu platform atau kaedah yang digunakan sebuah negara bagi meimbangi ekonomi di antara negara-negara tersebut supaya dapat memperolehi faedah yang sama. Tidak ada negara pun yang akan ketinggalan daripada mendapat faedah yang sama. Menurut Nawawi 2006, negara yang menerima FDI bukan sahaja mendapat tambungan untuk pelaburan, tetapi juga dapat menikmati kelebihan serta faedah apabila dapat menumbuhkan pelbagai rangkaian pemasaran dan penawaran bagi membolehkan kecekapan pengeluaran dan jualan antarabangsa yang dibina oleh firma pelabur. Permasalahan yang seterusnya adalah inflasi yang berlaku dalam negara memberi kesan kepada FDI dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah kenaikan harga barang umum yang terus-menerus tanpa batasan. Sekiranya kadar inflasi meningkat, ini bermakna permintaan masyarakat terhadap suatu barang tu juga meningkat. Dalam arti kata lain, penggunaan juga meningkat disebabkan oleh permintaan barang tersebut. Okey, kesannya apabila harga barang meningkat, pelabur akan dapat meningkat pengeluarannya kerana ia bermotifkan kepada keuntungan semata-mata. Seterusnya, ia akan meningkatkan lagi penawaran mereka. Apabila harga meningkat, ini juga akan memberikan kesan kembali kepada masyarakat
ataupun penggunaan masyarakat juga akan berkuranglah disebabkan oleh peningkatan harga tersebut. Yang seterusnya pula adalah terdapat hubungan yang positif dan negatif di antara FDI dan juga pertumbuhan ekonomi, yang mana ada kajian menyatakan bahawa hubungan di antara FDI dan pertumbuhan ekonomi ini mempunyai hubungan yang positif, yang mana apabila FDI meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Sekiranya FDI meningkat, ada juga yang mengatakan bahawa pertumbuhan ekonomi menurun. Menurut kajian lepas yang dilakukan oleh Perth dan Beta 2016, FDI dan keluaran dalam negara kasar mempunyai hubungan yang positif. Manakala menurut kajian Rudiawan dan Merinaldi 2019 pula adalah bertentangan dengan kajian yang dilakukan oleh Perth dan Beta, yang mana menyatakan bahawa FDI dan KDNK mempunyai hubungan yang negatif antara satu sama lain, iaitu FDI meningkat, KDNK menurun. Oleh itu, hubungan tidak dapat dikenal pasti sama ada negatif ataupun positif. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk mengkaji hubungan di antara pelaburan langsung asing dan juga pertumbuhan ekonomi. Objektif khusus untuk kajian ini adalah untuk mengkaji faktor penentu pelaburan langsung asing dan juga untuk mengenal pasti faktor pertumbuhan ekonomi. Okey, bagi bahagian metodologi dalam kajian ini menggunakan data siri masa yang meliputi dua negara, iaitu China dan juga Malaysia, yang mana tahun akan diambil daripada tahun 1987 sehingga tahun 2018. Segala bentuk bahan bacaan dan juga data diperolehi melalui sumber sekunder, yang mana melalui laman sesawang. Okey, analisis data ini akan menggunakan ujian kepenggunaan, ARDL dan VAR. Okey, di sini dapat dilihat persamaan yang dikeluarkan melalui model ARDL bagi negara China dan juga Malaysia. Okey, pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini adalah FDI dan pertumbuhan ekonomi, dan juga pemboleh ubah tidak bersandar adalah ekspor, import, inflasi, kadar pengangguran, kadar pertukaran. Jadual menunjukkan ujian keputusan kepenggunaan menggunakan ujian punca unit root ADF dan PP bagi negara China. Jadual ini pula menunjukkan ujian kepenggunaan menggunakan ujian punca unit root ADF dan PP bagi negara Malaysia. Jadual 4.23 menunjukkan hasil daripada keputusan ujian batas atau dikenali sebagai bound test bagi kedua-dua negara, yang mana bagi pemboleh ubah bersandar FDI dan KDNK bagi China dan pemboleh ubah bersandar KDNK bagi Malaysia. Disebabkan oleh pemboleh ubah bersandar FDI bagi Malaysia pegun pada tahap sifar atau I kosong, ia tidak dapat menggunakan pendekatan ARDL. Ia juga menunjukkan bahawa terdapat kointegrasi atau wujud hubungan jangka panjang di antara pemboleh ubah bersandar FDI di China dengan pemboleh ubah tidak bersandar di China. Pemboleh ubah bersandar KDNK di China juga menunjukkan wujudnya hubungan jangka panjang di antara pemboleh ubah tidak bersandar di China. Bagi Malaysia pun juga, keputusan ujian juga menunjukkan terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang di antara pemboleh ubah tidak bersandar. Jadual ini menunjukkan anggaran perkali untuk KDNK China, iaitu kadar penumpuan yang tinggi berbanding KDNK di Malaysia, yang mana sebanyak 121.2%
perubahan yang berlaku pada tempoh sebelumnya untuk mencapai keseimbangan. Manakala bagi Malaysia pula, atau KDNK Malaysia pula, sebanyak 35.4% perubahan berlaku dalam pemboleh ubah bersandar apabila pemboleh ubah lain berubah pada tempoh sebelumnya untuk mencapai keseimbangan. Okey, ini merupakan hasil ujian yang dilakukan yang mana dikenali sebagai ujian diagnostik model bound ARDL. Okey, bagi memenuhi andaian regresi linear klasik, ujian normality, heterokedasticity, kolerasi bersiri dan ujian Ramsey telah dilakukan untuk melihat sejauh mana ia memenuhi andaian regresi linear klasik. Okey, secara keseluruhannya, hasil ini menunjukkan bahawa tiada masalah jika dikaitkan dengan keempat-empat ujian ini untuk memenuhi andaian regresi linear klasik yang mana yang menunjukkan aras keertiannya melebihi 5%. Goodness of fit dalam model ARDL ini dapat dilihat melalui ujian kestabilan yang mana akan dilakukan melalui ujian kestabilan Coulomb dan Coulomb of square. Ujian Coulomb dan ujian Coulomb of square ini dilakukan untuk mengesan kestabilan dan melihat sejauh mana stabilnya parameter yang digunakan dalam kajian ini dalam jangka pendek dan jangka masa panjang. Dalam gambar di belakang saya menunjukkan gambar yang mana ujian Coulomb dan Coulomb of square dilakukan. Dalam model ini mendapati garisan Coulomb berada di antara garisan signifikan yang membuktikan bahawa model ARDL ini stabil. Okey, dapat dilihat bahawa garisan biru tidak melebihi garisan merah. Dan kajian ini mendapati bahawa statistik ini mengesahkan bahawa kestabilan model dan tiada perubahan sistematik yang berlaku. Jadual ini pula menunjukkan anggaran vektor autokolerasi regresi FDI Malaysia dan juga hasil penganggaran model ARDL FDI bagi China. Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa pemboleh ubah KDNK yang mana diukur sebagai pertumbuhan ekonomi telah memberi kesan yang signifikan terhadap FDI di Malaysia dan China dalam jangka panjang. Begitu juga dengan pemboleh ubah FDI yang mempengaruhi KDNK secara signifikan di Malaysia dan China. Walau bagaimanapun, dalam jangka pendek, pemboleh ubah KDNK tidak signifikan terhadap FDI dan FDI juga tidak signifikan terhadap KDNK dalam jangka pendek di Malaysia dan China. Pemboleh ubah ekspor, import, kadar pertukaran dan kadar pengangguran, inflasi dan KDNK juga mempunyai hubungan yang signifikan terhadap FDI di China dalam jangka masa panjang. Manakala pemboleh ubah ekspor, import, kadar pertukaran, kadar pengangguran, inflasi dan FDI juga mempunyai hubungan yang signifikan terhadap KDNK di China dan Malaysia. Namun begitu, dalam jangka pendek, hanya kadar pertukaran dan inflasi sahaja yang mempengaruhi KDNK China. Manakala di Malaysia pula, ekspor, kadar pertukaran dan kadar pengangguran yang mempengaruhi KDNK dalam jangka pendek. Sekian, terima kasih.